والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Orang beriman bergembira menemui Tuhan. Allah di dalam Al-Quran dan disebut juga di dalam hadis-hadis Nabi, bila dekat nak bertemu dengan Allah Ta'ala tu mereka jadi seronok, bergembira, suka. Sebab apa suka? Mereka akan bertemu dengan Allah untuk memperolehi ganjaran pahala yang telah dijanjikan oleh Allah. Dan disebut di dalam hadis-hadis yang sahih apakah balasan yang akan diperolehi oleh orang-orang yang beriman. Jadi bila dia nak bertemu dengan Allah Ta'ala ni, orang beriman ni dia rasa suka, bergembira, tak takut sebagaimana orang kafir. Okey, terus Orang yang beriman gembira untuk bertemu dengan Tuhannya, dan ini berbeza dengan orang yang tidak beriman yang takut untuk bertemu dengan Tuhannya, kerana mereka sendiri menolak kewujudan Tuhan dalam kehidupan mereka. Hal ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab orang kafir takut. Yang pertama sendiri, kewujudan Allah Ta'ala ni mereka tolak. Tuhan tu adalah Tuhan yang mereka sembah, yang mereka buat sendiri dengan tangan-tangan mereka. Jadi kewujudan Tuhan pun mereka nafikan, mereka tolak. Apatah lagi apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Sebab tu tak nak jumpa. Sebelum ni tak percaya bertemu dengan Tuhan, tak percaya adanya alam akhirat kan. Tiba-tiba bila nak mati, masa tu baru yakin, setelah ada tanda-tanda kematian. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang yakin bertemu dengan Tuhannya dan mereka kepada Tuhannya dikembalikan. Yakin. Dia ni tak yakin. Tiba-tiba benda tak yakin tu muncul sungguh. Ada sungguh, wujud sungguh mati tu. Pada bertemu dengan Allah Ta'ala, dekat nak mati tu baru dia tahu, oh ada, rupanya ada sungguh. Dipamerkan, diperlihatkan neraka, siksaan azab yang akan menimpa. Ada sungguh, aku duk nafi, aku duk tolak tu. Tu yang jadi takut tu. Tu dia, sebab itulah datangnya perasaan gemetar dan takut di dalam hati mereka. Okey, terus. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang telah berkata Rabbuna Allah, bermula Tuhan kami adalah Allah. Setelah dia kata Tuhan kami adalah Allah, dia yakin Tuhan dia Allah. Maknanya berakidah, beriktikad tak ada Tuhan lain lah. Yang dia yakin dalam dunia ni Tuhan yang layak disembah, yang terkandung di dalam la ilaha illallah itu, tiada Tuhan melainkan Allah. Maksud tiada Tuhan itu maknanya Tuhan al-ma'bud, Tuhan yang disembah. Bukan menafikan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang kafir. Benda tu memang ada. Nafi di sini bukan nafi kewujudan, nafi kelayakan. Apa maksud nafi kelayakan? Maknanya Tuhan lain tak layak walaupun ada, dan tak berhak disembah. Hakikatnya dia bukan Tuhan, cuma dianggap Tuhan. Sebab Tuhan-Tuhan ini sesuatu benda yang disembah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Wahai Muhammad, adakah kamu tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Jadi maknanya, yang sebagaimana perbahasan yang telah lalu kita sebut, banyak juga orang silap menafikan kewujudan. Dia bukan menafikan kewujudan, menafikan kelayakan. Hak disembah tu semuanya bukan Tuhan, tak layak dianggap sebagai Tuhan. Kerana sifat ketuhanan
ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, hendaklah kamu sembah Tuhan. Tuhan itu yang menjadikan kamu dan nenek moyang kamu. Semoga kamu bertakwa. Jadi Rabbunallah di sini dia bertauhidkan dengan betul iktikad dia tentang kewujudan Allah dan Allah Ta'ala layak disembah. Tak cukup sekadar itu, summastaqamu, kemudian mereka beristiqamah. Apa makna istiqamah? Tetap di atas dasar iman sampailah mereka mati. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan turunlah atas mereka oleh malaikat. Mereka akan didatangi oleh malaikat. Selain daripada malaikat maut ni, malaikat yang bawa rahmat. Endal mauti, dalam tafsir Jalalain dia kata malaikat tu datang ketika bila tu? Ketika nak mati tu. Selain daripada malaikat maut. Tujuan apa malaikat itu datang? Nak bagi tahu kepada orang yang hampir mati itu, iaitu orang yang beriman, alla takhafu wala tahzanu. Janganlah kamu takut dengan sebab mati ni, kamu takut jangan. Kamu kena seronok. Sebab apa nak kena seronok? Apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, habuan, hadiah, balasan yang akan diperolehi oleh orang beriman ni bagian-bagian. Hak disebut dalam Quran tu apa balasan yang orang beriman. Sebab tu jangan takut. Lalu dia kata di sini jangan takut, wala tahdanu, jangan duka cita. Duka cita ni apa yang kamu akan tinggalkan daripada kaum keluarga kamu, anak isteri kamu yang kamu tinggalkan. Jangan susah hati, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan urus. Kamu tinggal ni, kamu nak bimbang, kamu nak fikir keluarga kamu, jangan. Mereka dijaga, dipelihara oleh Allah Ta'ala. Kalau mereka juga adalah orang yang beriman seperti kamu. Biasanya orang nak mati ni dia fikir macam-macam. Anak dia, isteri dia, keluarga dia, harta benda dia, binatang ternakan dia, kebun ladang dia, semua dia fikir. Tak perlu fikir. Kita fikir ke depan. Hak lepas-lepas tu urusan dunia dah. Kita dah nak mati dah, nak bertemu dengan Allah. Fikir ke depan tu maknanya apa akibat yang akan kita terima, jalan-jalan yang kita akan lalui. Bila kita telah mempersembahkan sebaik mungkin amalan ibadat kita sebagai orang yang beriman, maka laluan itu senanglah bagi orang yang beriman. Jadi janganlah kamu berduka cita. Wa abshiru, terimalah kabar gembira. Kabar gembira dengan apa dia ni? Tak ada benda yang paling gembira melainkan syurga. Wa abshiru bil jannah. Terimalah kabar gembira dengan syurga. Allati kuntum tu'adun. Syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Lalu malaikat tu kata apa lagi? Nahnu awliya'ukum, kami adalah pembantu dan penolong kamu. Jangan susah hati, kami menemani kamu. Teman di mana tu? Fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Atas dunia ni kami teman, kami bantu, kami tolong kamu, dan juga di akhirat. Walakum fiha, dan bagi kamu padanya ataupun dalamnya, dalam syurga yang dijanjikan kepada orang beriman tu tadi, yang dijanjikan kepada orang beriman itu tadi, ma tashtahi anfusukum, sesuatu yang diinginkan oleh diri kamu. Apa yang kamu nak? Hak dalam hati kamu, kamu terlintas nak apa? Syurga yang kamu akan masuk ni, apa benda yang kamu terlintas dalam hati? Kamu nak apa? Teringin nak apa? Terlintas ni mari. Bukan kata sebut nak ni baru dapat. Terlintas je. Kalau kita pergi ke kedai makan ke, restoran ke, kedai nasi Arab ke, hak lintas orang tak hantar ke makanan. Sebab dia tak tahu. Maknanya pemilik kedai ataupun orang yang tukar pelayan tu, yang ambil order tu, dia tak tahu kita lintas nanti nak makan nasi Arab kambing. Kabsyah kambing. Boleh jadi kabsyah ni dengan ayam. Dia tak tahu. Lintas nanti nak makan kambing. Tak sampai. Dia kena sebut. Di akhirat besok, lintas nak makan apa? Bukan kata nak makan sesuatu benda yang kita nak. Lintas. Mari, terus mari. Lintas dia. Di dalam hati, apa keinginan? Terus dia datang. Dia kata, ma tashtahi, sesuatu yang menginginkan anfusukum, oleh diri-diri kamu.
walakum fiha, dan kamu di dalamnya syurga itu ma tad'un, apa yang kamu cita-citakan. Nuzulan, sebagai suatu sambutan dan penghormatan. Maknanya Allah Ta'ala bagi syurga berserta dengan nikmat ni sebagai suatu penghormatan min ghafurir rahim, daripada Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syurga dan segala nikmatnya yang kamu dimasukkan ke dalamnya ini disediakan oleh Tuhan yang Maha Pengampun. Sebab apa dia kata Tuhan yang Maha Pengampun? Kamu buat dosa dulu lah, tak ampun semua, sebab tu kamu layak. Tapi kalau kamu tak diampun dosa, kamu tak layak masuk syurga. Layaknya tempat kamu adalah neraka. Itu maksudnya. Maknanya suatu penghormatan daripada Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, terus. Selain itu terdapat keterangan dalam hadis riwayat Ubadah bin Samir radhiyallahu anhu menjelaskan Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa'a Allah kariha Allah liqa'ah." Qalat Aisyah aw ba'd azwajihi inna lanakrahu al-maut. Qala laysa dhaka walakinna al-mu'mina idha hadarahu al-maut بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, ahabballahu liqa'ahu, dan Allah Ta'ala pun suka bertemu dengan dia. Allah Ta'ala pun suka sangat, cinta, sayang sangat, ingin sangat nak bertemu dengan orang yang suka nak bertemu dengan Allah. Wa man kariha liqa' Allah karihallahu liqa'ahu. Orang yang siapa yang benci ataupun tak suka nak bertemu dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pun tak suka nak bertemu dengan dia. Qalat Aisyah atau ba'du azwajih, bila Nabi SAW sebut macam tu, Aisyah kata ataupun sebahagian daripada isterinya. Jadi perawi sini dia confuse lah, sama ada Aisyah yang sebut ataupun sebahagian daripada isteri Nabi. Inna lanakratul maut, sesungguhnya dia kata kami tak suka inna la nakrahul mauta, sesungguhnya kami tak suka kepada kematian. Jadi kita tengok di sini isteri Nabi yang dijamin masuk surga, yang disebut dalam Quran bahawa isteri Nabi ni sebagai ibu kepada orang beriman, dijamin syurga. Kami pun takut, tak suka kepada mati ni. Jadi adakah kami termasuk di dalam bab yang Allah Ta'ala tak suka bertemu dengan kami? Termasuk di dalam maksud, di dalam tajuk kami tak suka kepada mati, bahawa Allah Ta'ala pun tak suka nak bertemu dengan kami. Qala, lalu Rasulullah jawab, laisa dzak, bukanlah sebagai mana yang demikian itu, bukan maksud macam tu, bukan faham macam tu. Walakinnal mu'mina idza hadarahul maut, akan tetapi dia kata orang yang mukmin itu apabila datang kepadanya oleh kematian, busyira biridwanillahi wa karamatih, diberi kabar gembira dengan keredaan Allah. Maknanya Allah Ta'ala redha kepada kamu ni. Allah Ta'ala redha orang beriman ketika nak mati, diberi kabar, maklumat kepada dia, Allah Ta'ala suka bertemu dengan kamu, Allah Ta'ala redha bertemu dengan kamu, dan Allah Ta'ala maknanya bagi kerahmatan kepada kamu. Falaisa syai'un ahabba ilahi, tidak ada sesuatu paling dia suka, mimma amamahu, apa yang akan berlaku di depannya. Fa ahabba liqa Allah, maka telah kasihlah akan bertemu dengan Allah. Dia sukalah dia akan bertemu dengan Allah. Wa ahabballahu liqa'ahu, dan Allah Ta'ala pun suka bertemu dengan dia. Kalau tamat mati, semua orang takut mati. Yang dimaksudkan di sini, Nabi kata seseorang itu dekat dia nak mati, dia akan diberi maklumat oleh malaikat. Dekat-dekat nak mati tu, dia akan diberi maklumat oleh malaikat. Kalau orang beriman, malaikat kata Allah Ta'ala redha kepada kamu, Allah Ta'ala rahmati kamu, lalu dia suka ketika itu, bukan sekarang. Sekarang ni semua orang takut mati, siapa pun takut mati.
Jadi apabila dia suka nak melihat sesuatu yang ada di hadapan dia, Allah SWT suka. Dia tahu dah hasil ganjaran balasan yang akan diperolehi setelah dia meninggal dunia. Bila dia suka, Allah Ta'ala pun suka bertemu dengan dia. Ini ketika nak mati tu tadi, bukan semasa jauh lagi daripada jarak kematian. Wa innal kafira sesungguhnya orang kafir pula, idza hudira, apabila didatangkan kepadanya kematian, busyira, diberi kabar bi'azabillah, dengan azab Allah, wa uqubatih, dan juga hukuman daripada Allah. Orang kafir kan nak mati, dia beritahu macam tu. Orang beriman diberi kabar tentang keseronokan balasan syurga. Falaisa syai'un akraha ilaihi, tak ada benda yang paling dia benci melainkan bila dia dengar dia akan diazab, dia akan dihukum, dia akan diseksa. Tak ada benda yang dia paling benci daripada maklumat yang dia dengar. Jadi bila dia dengar macam tu, dia nak kena belasah, nak kena pukul, nak kena seksa, dia nak mati. Dia tak nak mati kan? Dia benci tak kepada kematian? Kerana apa yang akan berlaku di hadapan dia? Seksaan, azab. Bila dia takut nak bertemu dengan kematian, tak suka, benci nak bertemu dengan kematian, sebab kesan daripada selepas kematian dia akan diseksa, dia tak nak mati, dia takut. Allah Ta'ala benci nak bertemu dengan dia. Allah Ta'ala pun tak suka nak bertemu dengan dia. Itu berbeza dengan orang beriman. Orang beriman ni dia suka mati kerana dia tahu, setelah dia diberitahu maklumat tentang nikmat yang akan diperolehi. Ini yang dimaksudkan, yang Rasulullah kata bukan sebagaimana yang difahami oleh Aisyah ataupun sebahagian daripada isteri Nabi. Dia kata di sini, wa karihallahu liqa'ahu, Allah Ta'ala pun bencilah, tak sukalah bertemu kepadanya, kepada orang kafir itu tadi, sebab dia pun tak nak bertemu dengan Allah setelah dia memahami, dia menyedari kesan buruk yang akan diperolehi setelah dia mati. Okey, terus. Bagi orang yang salat, ia meminta agar orang yang memikul jenazahnya menyegerakan membawa ke kubur kerana melihat nikmat yang bakal diperolehnya. Sebaliknya orang yang tidak saleh dan bukan Islam mendoakan kecelakaan untuk diri sendiri. Dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menjelaskan, Rasulullah SAW bersabda. Okey. Bagi orang yang soleh, dia minta agar cepat memikul, menguruskan jenazah dia sampai ke kubur. Sebab tu ada hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, asra'u bil janazah. Nabi kata persegerakanlah di dalam menguruskan jenazah. Kalau sekiranya jenazah itu orang yang baik, dia tak sabar-sabar nak menikmati nikmat yang disediakan dia dalam kubur. Cepat-cepat dia suruh hantar dia ke kubur cepat. Selagi mana duduk atas rumah tak dikubumikan, dia tak dapat nikmat yang dijanjikan, dia suruh cepat. Sebaliknya orang yang kafir ataupun orang yang kaki maksiat, dia suruh lambat. Dia apa? Nabi suruh cepat juga. Sebab apa? Sepatutnya dia dah kena azab, dia dah kena seksa apabila dia dikubumikan dalam kubur. Tapi kita duduk dalam rumah lama-lama. Jadi Allah Ta'ala nak bagi hukuman, balasan siksaan kepada jenazah tu, sekali ahli rumah tu dapat bala menyimpan jenazah atau mayat yang melakukan maksiat. Kalau orang kafir lah. Jadi di dalam menguruskan jenazah, bagi orang Islam yang beriman kepada Allah, Nabi suruh persegerakan, cepatkan. Kita ni jadi upacara tu banyak sangat, jadi panjang upacara kematian. Lepas sembahyang tu, paling tu dia tanya lagi kan, apa yang kamu saksikan atas jenazah. Lepas tu, sebelum tu dia doa dulu. Sebenarnya saya dah sebut banyak kali dalam kuliah hadis kita, berdasarkan kepada sunnah Nabi dan amalan imam yang 4, selepas menunaikan solat jenazah dia tidak ada doa. Kerana dalam ketika solat itu dah kita baca doa kan, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu sampai habis tu. Memadailah dengan doa itu. Maknanya setelah bagi salam, terus secara cepat bawa jenazah ke kubur. Jadi kita ni di Malaysia ni sebahagian tempatnya upacara tu jadi panjang, banyak. Bila banyak tu jadi panjang lah. Lepas ada doa tu panjang-panjang, macam-macam doa ni, dia masuk dalam doa jenazah tu setelah sembahyang. Sedangkan dalam sembahyang tu dah doa. Lepas tu dia tanya lagi, apa yang kamu saksikan atas ini mayat? Semua jawab kebajikan. Bagus mayat ni kan.
Padahalnya kita serahlah kepada Allah. Kita tak tahu di sisi Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya pula, satu langkah ni Al-Fatihah. Berhenti sekejap. Lepas tu habis, langkah lagi beberapa langkah Al-Fatihah. Nak boleh masuk dalam van jenazah tu, jadi lambat upacara-upacara tu. Ini bercanggah, bertentangan dengan sunnah amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Itu dalam perjalanan sampai ke kubur. Hak atas kubur tu saya kira lah. Hak atas kubur ni tu saya kira lah macam-macam hal dia membuatnya, upacara-upacara yang melambatkan jenazah itu dikebumikan. Bila dah dikebumikan pula, ada upacara lain pula. Sedangkan mengikut hadis Nabi-nya, hadis ini juga selain daripada ulama-ulama hadis memasukkan di dalam kitab mereka, di dalam kitab Janaiz, Imam Syafi'i juga memasukkan hadis ini, memasukkan hadis ini di dalam kitab dalam kitab Janaiz, bahawa Rasulullah SAW dia ketika menguruskan jenazah, ketika dia berada di atas kubur, hanya masa beradanya Rasulullah atas kubur itu sekadar melapah kulit kambing. Kambing setelah disembelih dia mati, lalu dilapah. Berapa minit je orang Arab lapah? Tak sampai sejam, setengah jam tak sampai. Dia lapah cepat. Sekadar tu je. Berapa minit kita kata? 10 minit ataupun 15 minit. Sekadar tu je Rasulullah berada di atas kubur, lalu berdoa kepada Allah. Hadis ini juga dimasukkan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Istaghfiru li akhikum fa innahu al-an yus'al. Doalah kepada Allah untuk saudara kamu yang telah mati ini, kerana sekarang dia sedang disoal. Dia suruh doa ya. Lepas doa tu balik selesai, balik ke rumah masing-masing. Tak ada upacara-upacara yang lain. Tetapi di Malaysia ni kalau kita buat pelik, bukan pelik, kita ikut sunnah Nabi berbeza dengan amalan masyarakat, itu jadi masalah besar. Sebab yang kematian dan kenduri kenara kan, kenduri kahwin ke kenduri kesyukuran, kalau doa rekah-rekah macam tak sah kenduri tu. Dia buat kenduri besar bagi orang makan, sembelih kambing, sembelih lembu, tiba-tiba kita baca doa pendek, dia tuan rumah tak puas hati. Kematian pun sama, mesti ikut cara lama. Jadi kita orang mengaji hadis ni, kita nak muhasabah, nak kaji, nak nilai, kita nak pelagakan. Apa maksud pelagakan? Kita nak pelagakan amalan yang kita nak buat selama ni dengan amalan Nabi. Jadi kita nak ikut Nabi buat tu. Nabi buat ni ringkas, menyenangkan dan memperolehi pahala yang banyak di sisi Allah. Ibadat-ibadat yang kita buat ni memang nak pahala, kan nak benda lain kan. Jadi ibadah pahala yang besar dah tentu pasti adalah suatu amalan yang mengikuti contoh Nabi. Jadi maknanya kena uruskan jenazah ini dengan cepat sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Okey, terus. Rasulullah SAW bersabda, "Idza wudi'atil jenazah wa ihtamalaha rijal ala a'naqihim fa in kanat salihah qaddimuni wa in kanat ghayra salihah qalat ya waylaha أين يذهبون بها يسمعون صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعقا." Apabila diletakkan jenazah, diletakkan mayat itu di dalam keranda lah, di dalam keranda jenazah tu yang orang nak bawa ke kubur tu, wahtamalaha, yang bawa keranda itu ar-rijalu, oleh beberapa orang lelaki, ala a'naqihim, di atas bahu-bahu mereka. Sebab dulu sekarang ni pun sebahagian tempat memang bawa jenazah macam kita zaman kita dulu memang pikul daripada rumah bawa kepada kubur kan. Sekarang ni dia ada van jenazah. Sebab kalau jarak kubur tu daripada rumah ke kubur tu jauh, jenuh juga nak bawa tu. Jadi letak atas van. Jadi maksud hadis ni orang bawa pikul letak atas bahu. Maknanya keranda tu tak atas bahu. Fa in kanat salihatan, jika jenazah itu, orang yang mati itu adalah orang yang baik, qalat qaddimuni, dia kata cepatkanlah bawa aku ke kubur ni. Sebab kita sebut tadi apa dia? Sebab dia tak sabar-sabar nak menikmati, merasai nikmat yang disediakan dalam kubur. Wa in kanat ghayra salihatin, kalau dia bukan orang yang baik, qalat ya wailaha, malangnya, ruginya, celakalah aku ni. Aina yadhhabuna biha, nak bawa ke mana jenazah ni? Dia pun tanya, nak bawa ke mana ni aku ni?
Kau mau nak pikul aku ni nak bawa ke mana ni, padahal nak bawa ke kubur lah. Semua orang mati kan bawa ke kubur, dia tak nak bawa ke mana ni, dia jadi susah hati. Dan yasma'u sautaha, akan mendengarlah akan suara jenazah ni ataupun orang yang mati yang duduk dalam keranda tu tadi. Kullu syai'in, semua dengar, semua makhluk dengar, illal insan, melainkan manusia. Manusia je tak dengar, binatang-binatang, haiwan ni semua dengar jeritan, tangisan yang keluar daripada suara jenazah ini. Walau sami'ahu sa'iqa, kalau manusia dengar suara jeritan mayat ni, keluhan orang manusia dengar apa yang ditakuti oleh jenazah ini, semua orang akan pingsan. Manusia pingsan. Sebab kita tak dengar, kita duk usung steady, tak rasa apa pun. Jadi manusia akan pingsan lah kerana dia takut. Mayat ini takut, suara ketakutan tu yang kita dengar, kita pula jadi takut sehingga mengakibatkan pingsan. Begitulah suasana orang yang meninggal dunia. Jadi kita duk baca hadis-hadis macam ni bukan sekadar nak ambil maklumat tentang perbahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebahagian daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni percaya kematian, adanya alam kubur, adanya alam barzah, adanya alam akhirat. Bukan yang tu saja untuk kita faham. Hasil daripada kefahaman apa persiapan kita. Allah dah sebut dalam Quran, Nabi sebut dalam hadis, kesan akibat orang mati hidup atas dunia, amalan dia macam ni, kesan dia begini. Amalan begini pula, akibat dia, balasan dia begini. Semua dah tahu. Pulanglah pada orang yang dengar ni, dia nak beramal ataupun tidak, nak ikut ataupun tidak, dia nak bersiap ataupun tidak. Okey, terus. Keadaan roh telah berpisah daripada badan. Apabila roh keluar daripada jasad orang yang beriman, ia diambil oleh malaikat lalu dikafankan dengan kafan dan bau-bauan yang bau daripada syurga, sehingga keluar bau harum mengatasi bau kasturi. Para malaikat membawanya dalam satu rombongan yang tinggi dan mulia. Para malaikat mendoakan roh orang yang beriman itu, dan pintu langit dibuka untuknya. Sebaliknya bagi roh yang keji dan buruk, ketika ia keluar dilaknat oleh para malaikat, pintu langit ditutup untuknya, dikafankan dengan kafan daripada neraka, dan juga diletakkan bauan juga daripada neraka. Bau yang busuk keluar daripadanya sehingga mengganggu malaikat. Rohnya dicampak daripada langit sehingga ke dalam bumi. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dijelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharajat ruhul mu'minin talaqqaha malakani yus'idaniha qala Hammad fadhakara bit-tibi riha wa dhakara al-misk. Qala wa yaqulu ahlu as-sama'i ruhun tayyibatun ja'at min qibali al-ard sallallahu alaihi wa ala jasadin kunti ta'murinahu fa yantalaqu bihi ila rabbih إلى ربه عز وجل ثم يقول انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال وإن الكافر إذا خرجت روحه قال حماد وذكر من نتنها وذكر لعنا ويقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض. قال فيقول انطلقوا به إلى آخر الأجل. Maksudnya, apabila roh orang yang beriman keluar daripada jasadnya, ia diambil oleh dua orang malaikat, lalu membawa naiknya ke langit. Kata Hamad, lalu bagi dia menyebut keharuman baunya, bagi dia menyebut kasturi. Jadi roh orang beriman ni ada bau, orang kafir pun ada bau juga. Jadi rohnya ni bau wangi. Wangi yang disebut dalam hadis ni adalah al-misku. Mis ni maknanya kasturi. Sebab di antara bau-bauan, wangi-wangian yang paling wangi adalah kasturi. Sebab tu akan ada hadis di dalam kitab Siyam ataupun kitab Saum, la hulufu fami as-saimi atyabu 'inda Allah min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Bau kasturi itu dah wangi dah. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi. Oleh kerana itu, sebahagian daripada pendapat ulama, khususnya ulama-ulama di dalam mazhab Syafi'i, ketika seseorang itu sedang berpuasa, sama ada berpuasa sunat ataupun berpuasa wajib. Sunat ni Isnin Khamis kita kata kan, contoh, ataupun sunat apa dia, puasa 6, Ayyamul Bid, maknanya
Puasa sunat ataupun puasa wajib, ketika berpuasa itu makruh gosok gigi. Ketika sedang berpuasa itu makruh. Sebab bila dia gosok gigi ataupun dia berkumur, menghilangkan bau. Sedangkan bau itu wangi. Maknanya kalau sekiranya terlepas tergelincir matahari, sebelum tu tak apa. Sebelum tergelincir matahari, sebelum zuhur tak apa. Sebagaimana disebut dalam kitab-kitab fiqh, di antaranya di dalam kitab Idaman Penuntut. Dan juga Matu'an Badrin, dan juga kitab-kitab fiqh yang lain. Maknanya selepas zuhur tu tak sunat dah kita gosok gigi berkumur, biarkan. Sampailah buka puasa. Kalau gosok gigi berkumur, menghilangkan bau, sedangkan bau itu wangi di sisi Allah. Sebab tadi kita sebut bau yang paling wangi adalah kasturi. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada bau kasturi. Tetapi pendapat Imam Nawawi kata tak makruh gosok gigi ni sebelum zuhur, lepas zuhur ni ketika orang berpuasa tak makruh. Sebab apa? Sebab dalam hadis itu Imam Nawawi kata bau mulut di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Di sisi manusia tetap bau mulut orang puasa ni busuk. Besar tadi dia makan doyan ke, petai ke, jering ke, nuak, budu. Lepas tu dia menguat dekat orang, dia bersih, tak wangi. Memang bau busuk mulut orang puasa ni. Di sisi manusia tetap busuk. Ini dia kata di sisi Allah. Jadi itu di akhirat, Imam Nawawi kata. Dan sebahagian daripada ulama-ulama yang lain kata itu negeri akhirat. Adapun atas dunia tetap bau busuk, maka sunat kita gosok. Ataupun diharuskan gosok gigi ketika berpuasa. Diharuskan, tidak menjadi satu kesalahan. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang lain, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwa inda kulli salatin wa fi riwayatin inda kulli wudu'in. Kalau tidak menjadi keberatan kepada umatku, nescaya aku akan wajibkan mereka gosok gigi setiap kali nak sembahyang. Ada riwayat kata setiap kali dekat nak sembahyang, ketika nak berwudu. Jadi dia suruh kita gosok gigi, buang bau tu. Apatah lagi bulan puasa memang bau mulut kuat lah, mulut-mulut orang yang berpuasa. Jadi Imam Nawawi kata hadis ini berkaitan dengan isu di akhirat kerana disebut di sisi Allah. Di sisi Allah ni maksudnya di akhirat besok. Maka harus gosok gigi bulan puasa bagi Imam Nawawi. Jadi kita nak dalam isu ni kita nak pegang pendapat apa? Kalau jumhur Syafi'i, kebanyakan ulama Syafi'i kata makruh. Imam Nawawi salah seorang tokoh ulama besar dalam Syafi'i, dia kata tak makruh. Jadi boleh pilih nak pegang yang mana satu. Cuma Isuk Qardawi pula sebut dia dalam fatwa dia, fatwa semasa dia, boleh gosok gigi bulan puasa ini, tetapi jangan bubuh ubat gigi. Maknanya brus gigi itu kosong. Kalau bubuh ubat gigi je makruh, kerana di sana ada rasa manis, lepas tu dia mengeluarkan bau yang wangi. Bubuh ubat gigi ma'junul asnan, ma'junul asnan ni makruh dia kata. Jadi gosok dengan kayu apa dia, brus yang kosong ataupun dengan siwak. Siwak ni kayu apa? Kayu siwak tu kan? Tu tak bubuh ubat gigi. Yang tu harus. Okey, dia kata apa sini terus. Tadi terjemah dah. Sampai kat mana ni? Mim sikit. Okey terus. Nabi menyebut kasturi. Okey. Wa zakara miska. Qala Rasulullah kata wa yaqulu ahlus sama. Penduduk langit pula kata ruhun tayyibatun. Oh, ruh yang baik, yang wangi. Ja'at min qibalil ard, datang daripada bumi. Sallallahu alaika, berselawatlah oleh Allah Taala atas engkau, atas ruh, atas jasad, atas ruh yang baik tadi. Selawat Allah Taala apa maksud? Kita dah bahas dah hari tu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawat Allah apa makna? Selawat malaikat apa makna? Selawat manusia apa makna? Selawat Allah Taala memberi keampunan dan juga rahmat kepada orang yang diselawatkan. Selawat Allah Ta'ala atas roh dan juga atas jasad, atas jasadnya. Kunti ta'murinahu, yang kamu menempatkan, menghunikan maknanya jasad itu. Atas jasad pun dipuji, kerana roh yang baik itu duduk atas jasad kamu. Jadi kita semua ni kalau tak ada roh, jasad kita kaku lah. Macam batu, macam apa dia, pokok kayu, tak ada apa peranan, tak ada apa fungsi, tak boleh nak bergerak, tak boleh nak bertindak. Yang kita boleh bergerak, boleh bercakap, boleh melakukan sesuatu aktiviti ni kerana apa? Kerana ada roh. Jadi Allah Ta'ala puji roh dan juga jasad.
yang menempatkan roh di dalam badan dia. Jasad ni juga adalah orang yang baik, bukan sekadar roh dia baik. Lalu dibawa fayuntalaqu bihi ila rabbih. Bawalah bertemu dengan Tuhan azza wa jalla, summa yaqulu antaliqu bihi ila akhiril ajal. Bawa dah kepada penghujung ajalnya. Qala wa innal kafira, orang kafir pula, idza kharajat ruhuhu, bila keluarlah rohnya orang kafir tadi. Qala Hamad zakara fi natsniha, sebut baunya tu sangat busuk. Wa zakara la'nan, dan Nabi sebut sebagai apa? Laknat, kutukan, cacian kepada roh yang jahat tadi. Wa yaqulu ahlus sama' ruhun khabithah, roh orang yang jahat. Yang beriman tadi penduduk langit sama dia, malaikat lah. Ini roh orang yang jahat. Ja'at min kibalil ard, datang daripada sudut bumi. Qala fa yuqalu intaliq. Lalu Rasulullah kata, malaikat sebut fa yuqalu intaliqu, Allah Taala kata intaliqu, bawalah kepada penghujung ajalnya. Macam hadis tadi juga. Penghujung ajal ni maknanya penghujung ajal dunia, akhir tempoh dunia. Itu maksudnya penghujung ajal. Okey, terus. Dalam hadis lain riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-maitu tahduruhu al-malaikah, fa idza kana ar-rajulu salihan, qalu ukhruji ayyatuha an-nafsu at-tayyibah, kanat fil jasad at-tayyib, ukhruji habidatan wa abshiri bi rawhin wa rayhanin wa rabbin ghayri ghadban, fala yazalu yuqalu laha dhalika hatta تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح لها فيقال من هذا فيقولون فلان فيقال مرحبا بالنفس طيبة كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير ربان فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان الرجل سوء قال اخرجي أيتها النفس الخبيثة، قالت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فلا يفتح لها فيقال من هذا فيقول فلان فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت للجسد الخبيث ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء فيرسل بها من السماء ثم تصير إلى القبر. Maksudnya malaikat dihadiri oleh malaikat. Jika mayat tersebut seorang lelaki soleh, malaikat berkata, wahai jiwa yang baik, yang berada pada jasad yang baik, keluarlah dalam keadaan mulia, bergembiralah dengan roh, yakni rahmat dan raihan, rezeki yang baik, dan kembali kepada Tuhan yang tidak murka. Ungkapan tersebut sentiasa diucapkan kepada roh terlibat, sehingga ia keluar daripada jasad yang terlibat. Kemudian dibawa naik ke langit dan diminta membuka pintu langit untuknya. Lalu ditanya, siapa ini? Lalu dikata, selamat datang roh yang baik, yang berada dalam jasad yang baik. Masuklah dalam keadaan penuh pujian dan bergembiralah dengan roh, dengan raihan, dan menuju kepada Tuhan yang tidak murka. Ungkapan sebegitu rupa terus-menerus diucapkan sehingga roh tersebut sampai ke langit di mana Allah Subhanahu Wa Taala berada. Okey, berhenti sekejap situ, terjemah lah. Dia kata sampai ke langit, yang mana langit itu Allah Ta'ala berada. Langit yang mana? Langit yang paling atas, langit yang ketujuh. Jadi hadis ni maknanya roh tu naik bertemu dengan Allah. Dalam hadis ni juga menyebut Allah Ta'ala berada. Jadi dia sudut fakta, dia sudut dalil yang cukup banyak lah. Sebelum ni pun dah kita cerita kan. Hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Pentahqiq hadis dalam buku kita ni ada dalam Sunan Ibnu Majah. Jadi pentahqiq kitab ini dia kata sanadnya adalah sahih, rijalnya adalah sahih. Rijal maknanya perawi-perawi hadis yang meriwayatkan hadis ini adalah sahih. Diriwayatkan juga oleh Imam Nasa'i. Imam Nasa'i meriwayatkan hadis ini juga di dalam kitab sunannya pada kitab tafsir, fit tafsir, ketika mentafsirkan surah Sad ayat 58.
Selain daripada Sunan Ibnu Majah, Imam Nasa'i juga meriwayatkan hadis ini. Hadis ini adalah merupakan hadis yang sahih tentang cerita masalah roh tadi dan di manakah beradanya Allah. Jadi kalau kita kata kita nak bahas tentang dalil cukup banyak, pegangan ulama-ulama ataupun aliran yang mengatakan Allah Ta'ala berada di langit. Jadi kalau kita tengok dalil yang kata tak bertempat tu di sudut Quran hadis memang tak adalah. Dia berdasarkan kepada suatu andaian ataupun ihtimal yang jauh daripada hujah dan juga dalil. Okey, terus. Jika lelaki itu lelaki yang jahat, malaikat berkata, keluarkan wahai jiwa yang keji, yang berada pada jasad yang keji. Bergembiralah dengan Habib, yakni air yang menggelegak dan khosak danah ahli neraka dan azab seksa yang lain yang serupa buruknya dan dahsyatnya adalah berbagai jenis hari. Ungkapan tersebut sentiasa diucapkan kepada roh tersebut sehingga dia keluar dari jasad berkenaan dan dibawa ke langit. Lalu diminta supaya dibukakan pintu langit untuknya. Dikatakan kepadanya, roh siapa ini? Lalu dijawab, roh si fulan. Lalu dikatakan, tidak ada ucapan selamat datang untuk roh yang keji yang berada pada jasad yang keji. Kembalilah dengan penuh minum. Pintu-pintu langit tidak akan dibuka bagi anda. Lalu dia dibawa turun daripada langit dan diletakkan di dalam kuburnya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.